Selamat sejahtera, Doktor. Saya Yoganeswari Kali dari kumpulan 5. Saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis gaya pembelajaran. Penggunaan berbagai jenis gaya pembelajaran dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Gaya pembelajaran merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem maklumat atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa maklumat tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan dan menyimpan maklumat. Dalam bidang pendidikan, gaya pembelajaran memainkan peranan yang penting bagi memastikan objektif dan matlamat PDP dan menjadi indikator penting untuk meningkatkan kualiti pembelajaran seseorang pelajar. Gaya pembelajaran adalah cara dan kaedah yang digunakan dan diaplikasikan dalam pembelajaran bagi meningkatkan sepenuhnya pemahaman berkaitan sesuatu pelajaran yang dipelajari oleh para pelajar. Terdapat juga berbagai teori dan model gaya pembelajaran yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang terdapat dipraktikan dan dijadikan sebagai panduan oleh pelajar-pelajar pada masa kini. Terdapat berbagai jenis gaya pembelajaran yang boleh diaplikasikan dalam pembelajaran murid. Antaranya ialah pembelajaran visual. Pembelajaran visual ini adalah bahan yang dipersembahkan dalam bentuk gambar, carta dan sebagainya. Pembelajaran auditori pula ia lebih mudah untuk menyerap dan menerima maklumat melalui pendengaran. Pembelajaran kinestetik pula pengalaman yang melibatkan anggota fizikal seseorang murid. Pembelajaran konkret pula ia menggunakan bahan yang konkret dalam proses PDP. Pembelajaran konvergen pula dicekap dalam penyelesaian sesuatu masalah. Pembelajaran divergen dia mengasimilasikan berbagai maklumat untuk dijadikan satu identiti. Pembelajaran abstrak pula ia transformasi maklumat menerusi pemerhatian. Pembelajaran global ia pembelajaran secara inisiatif mencari berbagai cara. Akhirnya pembelajaran pemerhatian reflektif yang menggunakan pengalaman melalui pembelajar membuat refleksi. Gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik. Model gaya pembelajaran yang memberikan pendekatan yang kreatif dan aktif kepada pelajar adalah model gaya pembelajaran VAK, iaitu visual, auditori dan kinestetik. Model gaya pembelajaran VAK ini adalah belajar secara langsung dengan cara melihat, mendengar dan bertindak. Model ini digunakan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang dominan bagi pelajar dalam proses menghafal dan memahami. Model ini sangat menekankan kepada pengalaman dan penyesuaian gaya pembelajaran berdasarkan kemampuan pelajar. Model ini juga memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara bebas mengikut kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran yang efektif. Ini kerana pembelajaran yang menggunakan model gaya pembelajaran VAK ini melibatkan penglihatan, pendengaran dan gerakan. Pelajar dapat mempraktikkan pengalaman secara langsung sehingga pelajar lebih mengingat dan memahami apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya. Ini menyebabkan hasil pembelajaran yang lebih baik mampu dicapai dibandingkan dengan pelajar yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Gaya pembelajaran visual adalah suatu gaya pembelajaran yang amat berkesan yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti PDP. Gaya pembelajaran visual adalah salah satu daripada 3 gaya pembelajaran yang berbeza dikenalkan oleh Neil Fleming dalam model pembelajaran VAK.
Gaya pembelajaran ini merujuk kepada keupayaan seseorang untuk melihat, menganalisis dan memahami maklumat visual dalam dunia di sekeliling mereka. Murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini cenderung berfikir secara visual dan suka belajar dengan cara yang berkesan. Ciri-ciri gaya pembelajaran visual adalah murid mempunyai penampilan rapi, teratur dan teliti dalam aktiviti PDP yang dijalankan dalam bilik darjah. Murid yang mempunyai imajinasi yang jelas dan pandai menghasilkan cara yang luar biasa. Murid juga mempunyai keseimbangan dan penjajaran yang hebat dalam menghasilkan sesuatu bahan. Murid juga boleh membayangkan imej dengan mudah. Murid dapat mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks. Manakala murid yang mempunyai masalah untuk mengingat dengan arahan lisan sering meminta bantuan orang untuk mengulanginya. Gaya pembelajaran auditori. Gaya pembelajaran auditori adalah jenis pembelajaran yang menekankan pendengaran perkataan dan arahan lisan serta mengingati penerangan melalui bacaan kuat. Gaya pembelajaran ini juga memperkukuhkan ingatan dalam mendengar semula sesuatu rakaman pitak video dan mengajak murid dengan berbincang dengan guru. Ini juga menggambarkan seseorang itu lebih suka mendengar secara lisan berbanding dengan bentuk tulisan. Ciri-ciri gaya pembelajaran auditori. Murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini mempunyai memori pendengaran yang sangat baik. Dengan ini, mereka mengejutkan orang sekeliling mereka dengan mengingati apa yang dikatakan oleh individu dalam konteks tertentu. Murid dapat mentafsirkan emosi percakapan mereka dan bersikap persepsi dan membuat mereka yang bercakap dengannya dapat didengar dan difahami dengan sepenuhnya. Selain itu, murid ini juga memiliki fasilitas yang baik dengan bahasa yang mereka gunakan untuk bercerita serta mengungkapkan idea mereka dengan kuat. Murid-murid ini juga suka menghadkan perbualan yang mendalam dengan orang sekeliling. Murid tidak takut untuk menyatakan pendapat dan bercakap di khalayak ramai atau berdebat dengan orang lain. Secara teorinya, mereka menghargai aktiviti seperti berbincangan, merenungan, topik mendalam, bermain atau mendengar muzik, mendengar radio dan berbualan mengenai topik yang menarik minat mereka. Seterusnya, gaya pembelajaran kinestetik. Dalam gaya pembelajaran ini, pelajar cenderung dalam belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara praktikal dalam aktiviti pembelajaran seperti gerakan, tanggapan emosi dan tindakan fizikal. Gaya ini juga membantu murid untuk melibatkan diri dalam hands-on activity dan murid rasa lebih gembira kerana dapat merasakan sesuatu. Selain itu, pelajar juga dapat mengingati sesuatu pembelajaran dengan baik apabila mencuba terus aktiviti secara praktikal. Ciri-ciri gaya pembelajaran kinestetik ini adalah murid tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama dan ingin melakukan sesuatu yang terakhir dan menyukai permainan atau aktiviti yang menyibukkan. Murid juga suka berbicara dengan berlahan dan menyentuh pelajar lain untuk mendapatkan perhatian. Murid ini selalu berorientasi pada fizik dan banyak bergerak. Murid belajar melalui memanipulasi dan praktikal menggunakan isyarat tubuh seperti jari dan tangan. Seterusnya, gaya pembelajaran global. Murid yang memiliki gaya pembelajaran ini sentiasa berinisiatif mencari berbagai cara dan jalan penyelesaian untuk sesuatu perkara. Murid ini akan mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber lain.
Gaya pembelajaran global ini juga membolehkan murid-murid mendapat berbagai ilmu pengetahuan daripada pembelajaran yang mereka belajar di dalam bilik darjah. Seterusnya, gaya pembelajaran reflektif. Gaya pembelajaran ini terdapat dalam model Honey dan Mumford pada tahun 1992. Gaya pembelajaran ini adalah jenis pembelajaran yang menggunakan pengalaman melalui membuat refleksi. Setiap pembelajaran yang dilakukan akan diimbas kembali dan membuat kesimpulan pada akhirnya. Murid yang berjenis ini juga akan memikir secara mendalam dan penelitian yang teliti sebelum membuat sebarang keputusan yang muktamad. Seterusnya, gaya pembelajaran abstrak. Murid yang memiliki gaya pembelajaran ini adalah transformasi maklumat menerusi pemerhatian reflektif atau pengajian aktif. Murid yang mengamalkan jenis gaya pembelajaran ini sentiasa menekankan teori dan analisis dengan sistematik. Biasanya, murid lebih kepada pemikiran logik serta suka benda dan simbol-simbol untuk memiliki sesuatu. Di samping itu, murid jenis ini suka pada mata pelajaran matematik dan sains yang dapat mengaplikasikan simbol-simbol dan formula tertentu. Seterusnya, gaya pembelajaran aktif dan konkret terdapat dalam model pembelajaran GOLP, iaitu Learning Style Inventory. Bagi gaya pembelajaran aktif, murid yang berjenis gaya pembelajaran aktif akan menggunakan pengalaman lepas dan menggabungkannya dengan maklumat-maklumat baru dalam proses penyelesaian masalah. Selain itu, murid ini juga mengamalkan jenis pembelajaran ini sangat aktif dalam co-curriculum dan sukakan uji kaji yang baru baginya. Bagi gaya pembelajaran konkret pula, murid ini memerlukan pengalaman atau bahan yang konkret untuk menyokong proses pembelajaran. Murid jenis ini juga akan menyerap segala maklumat melalui pengalaman langsung dengan membuat pemerhatian dan pemikiran terhadap sesuatu perkara. Selain itu, murid jenis ini juga gemarkan contoh yang spesifik baginya serta setiap masalah hendaklah menjadikannya sebagai perkara yang terasing. Seterusnya, gaya pembelajaran konvergen. Murid yang memiliki gaya pembelajaran ini cekap menyelesaikan masalah, terutamanya yang berkaitan dengan tugasan teknikal. Murid jenis ini lebih fokus dan cekap membuat penakulan didaktif. Selain itu, gaya konvergen terdiri daripada satu proses yang menggabungkan idea-idea yang berlainan berdasarkan tema atau topik yang tertentu dalam satu struktur yang tersusun dan boleh difahami. Murid yang mengamalkan gaya pembelajaran ini lebih sesuai dengan mata pelajaran sains, matematik dan teknologi. Akhirnya, gaya pembelajaran divergent. Murid yang memiliki gaya pembelajaran ini berupaya mengasimilasasikan pelbagai maklumat untuk menjadikan satu identiti yang bersepadu. Murid ini akan menjanakan beberapa banyak idea yang banyak mengenai satu topik dalam masa yang ditetapkan. Idea-idea ini akan dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil serta disusun mengikut turutan. Selain itu, murid jenis ini akan berfikiran terbuka dan mempunyai imajinasi yang tinggi terhadap sesuatu topik. Secara ringkasnya, gaya pembelajaran yang sesuai dengan murid amat penting semasa proses PDP yang dijalankan. Gaya pembelajaran yang berlainan akan mendapat pencapaian akademik yang lebih tinggi jika berbanding dengan murid yang hanya mempunyai satu atau dua gaya pembelajaran. Guru juga perlu mengenali gaya pembelajaran setiap murid bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana dapat membantu guru memahami perkembangan dan penguasaan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan.